Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, hari ini insya-Allah kita akan meneruskan PDPR kita dalam topik sirah dalam unit 2. Kamu boleh membuka buku teks muka surat 108 hingga 111. Kita akan belajar meneladani sifat tabligh. Meneladani sifat tabligh. Okey, objektif pembelajaran. Apa yang kita akan belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar menyebut maksud tabligh dengan betul. Yang kedua, membaca dalil nakli tentang tabligh dengan betul. Yang ketiga, meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad berdasarkan cerita. Okey, mari kita mulakan. Maksud tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Cuba kamu ulang. Ya, tabligh merupakan salah satu sifat wajib para nabi. Sifat wajib para nabi ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada 4 sifat wajib bagi nabi. Tabligh adalah salah satu daripada 4 sifat wajib bagi nabi. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Setiap nabi ada umat-umatnya. Jadi Nabi Adam ada umat dia, Nabi Idris ada umat dia, Nabi Nuh ada umat dia, Nabi Muhammad dia ada umat dia. Jadi mereka menyampaikan dakwah tu. Mereka tabligh menyampaikan. Okey, seterusnya. Dalil nakli. Okey, Ustaz akan baca hadis daripada Nabi Muhammad, balighu anni walau ayah. Yang bermaksud daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditulis oleh Al-Bukhari. Dan ditulis oleh Imam Bukhari. Okey, kita tengok kisah tabligh Nabi Muhammad. Yang pertama, ketika dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, dan Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi radhiyallahu anhu, semuanya telah memeluk Islam. Apa cabaran Nabi Muhammad dapat? Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib. Siapa Abu Talib tu? Abu Talib ialah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa tindakan Nabi Muhammad bila berhadapan dengan cabaran tu? Nabi Muhammad bersabar dan Nabi Muhammad amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak berputus asa. Nabi Muhammad terus menyampaikan dakwah tu dan tidak berputus asa. Seterusnya, peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa cabaran yang Nabi dapat? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, pakcik Nabi tu, bapa saudara Nabi Muhammad, selalu menyakiti Nabi Muhammad. Abu Lahab
selalu menyakiti Nabi Muhammad. Abu Talib pakcik Nabi juga, tapi dia tidak menyakiti Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab, dia selalu menyakiti Nabi Muhammad. Okey, apa tindakan yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Nabi Muhammad sabar dan tenang menghadapi cabaran yang daripada orang-orang musyrikin, dan Nabi Muhammad merancang strategi dakwah yang lebih, macam mana nak menyebarkan dakwah tu lebih meluas. Seterusnya, yang ketiga, peristiwa di Taif. Kemudian Nabi Muhammad cuba lagi berdakwah di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Apa cabaran yang Nabi dapat? Nabi diejek, Nabi dihina dan dilontarkan batu sehingga cedera dan berdarah. Sebab orang-orang musyrikin Mekah dah hasut orang-orang Taif untuk ejek Nabi, menghina Nabi dan melontarkan batu kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad cedera. Apa tindakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad semakin cekal berdakwah. Nabi Muhammad tak putus asa dan tidak membalas dengan kekerasan. Nabi Muhammad sabar. Walaupun Nabi Muhammad diejek, Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dilontar batu, Nabi Muhammad tetap cekal dan sabar dan tidak membalas dengan kekerasan. Dan yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutuskan surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Apa cabaran yang Nabi dapat? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam untuk memerangi umat Islam. Raja Rom, Parsi, mereka semua tak menerima Islam. Habsyah, mereka terima Islam. Apa yang tindakan yang Nabi buat? Nabi Muhammad buat apa? Tugas dakwah Nabi diteruskan dan negara Madinah, masa tu Nabi sudah berada di Madinah dan Nabi memperkukuhkan negara Madinah. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pelajaran minggu depan. Nanti Ustaz akan bagikan kerja rumah di dalam Google Meet dan Google Classroom. InsyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan jaga diri anda.